Ini Afif. Dia berumur 5 tahun. Dia suka merosakkan buku dan barang permainannya di rumah. Perbuatannya ini membuatkan ibu bapanya sentiasa memarahi dirinya. Anda nak tahu tak? Sebenarnya, Afif ini mengalami masalah tingkah laku disruptive behavior. Anda nak tahu apa itu ciri-ciri disruptive behavior? Jom kita lihat. Ciri-ciri disruptive behavior adalah: yang pertama, kanak-kanak ini suka memecahkan dan merosakkan barang permainan. Yang kedua, mereka suka membuang benda ke dalam mangkuk tandas. Yang ketiga, mereka suka merosakkan kerja orang lain. Yang keempat, mereka suka mengoyakkan buku. Dan yang terakhir, mereka suka membazirkan kertas. Jadi, bagaimanakah cara untuk menangani atau memodifikasi tingkah laku bermasalah ini? Yang pertama, peneguhan positif. Ibu bapa boleh memberikan motivasi, hadiah dan sentuhan serta kata-kata perangsang yang dapat memperbaiki tingkah laku kanak-kanak. Yang kedua, peneguhan negatif. Ibu bapa boleh melakukan sesuatu inisiatif bagi mengelakkan dari tingkah laku yang tidak diingini berulang lagi supaya tingkah laku positif kanak-kanak dapat dikuatkan lagi. Yang ketiga, shaping. Shaping adalah proses pembentukan tingkah laku yang diingini melalui beberapa peneguhan secara beransur-ansur. Contohnya, ibu bapa boleh menetapkan matlamat tingkah laku dan jika matlamat dapat dicapai, maka ganjaran lebih besar diberikan secara progresif sehinggalah masalah tingkah laku terhapus. Seterusnya, token ekonomi. Ia merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguhan simbolik yang akan ditukar kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti poin merit, markah dan peratus. Yang kelima, modeling. Ibu bapa boleh menyuruh kanak-kanak membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak lain. Pembelajaran hanya berlaku jika ada tumpuan pemerhatian. Pemerhati akan melihat hubungannya dengan model daripada segi aspek, umur, jantina dan status. Oleh itu, berikut adalah cadangan aktiviti bagi menangani tingkah laku bermasalah Afif iaitu disruptive behaviors. Aktiviti ini juga boleh dilakukan bersama ibu bapa di dalam rumah atau di kawasan rumah. Yang pertama, ibu bapa boleh mengadakan aktiviti menyusun barang permainan mengikut warna. Selepas aktiviti dijalankan, ibu bapa hendaklah menyuruh kanak-kanak untuk mengemasnya kembali. Aktiviti ini bukan sahaja dapat mengajar kanak-kanak tentang warna, malah dapat mendidik kanak-kanak untuk mengemas barang permainan setelah menggunakannya. Yang kedua, ibu bapa juga boleh mengadakan aktiviti berkebun. Aktiviti berkebun dapat meningkatkan kemahiran sensori dan juga dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menurut ke dunia luar. Selain itu, ibu bapa juga boleh menerapkan kepada kanak-kanak tentang jangan merosakkan tumbuhan agar tumbuhan bertumbuh dengan sihat. Di samping itu, ibu bapa juga dapat menerapkan kepada kanak-kanak tentang betapa pentingnya menjaga sesuatu barang yang kita miliki dengan baik. Yang ketiga, ibu bapa boleh mengadakan aktiviti menyampul buku. Aktiviti ini dapat menerapkan kepada kanak-kanak tentang penjagaan buku. Selain itu, dapat memberikan kesedaran kepada kanak-kanak untuk tidak merosakkan buku. Yang keempat, aktiviti membuat alat permainan DIY. Aktiviti ini dapat meningkatkan perkembangan motor halus kanak-kanak. Selain itu, melalui aktiviti ini juga, ibu bapa dapat menekankan kepada kanak-kanak untuk menghargai dan tidak merosakkan alat permainan. Yang kelima, ibu bapa boleh mengadakan aktiviti membuat eksperimen bersama kanak-kanak. Sebagai contoh, eksperimen membuat slime, membuat aiskrim dan sebagainya. Aktiviti ini bukan sahaja dapat meningkatkan perkembangan motor halus serta daya saintifik kanak-kanak, malah ianya juga dapat mengeratkan hubungan ibu bapa dan kanak-kanak. Perkara ini secara tidak langsung dapat menjadikan emosi kanak-kanak lebih positif dan dapat memberikan kesan yang baik terhadap tingkah laku kanak-kanak. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.